أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Jadi pertama-tamanya nak ucapkan selamat datang kepada tim-tim bahasa Arab kita dan juga tim-tim yang berada di grup Bakit untuk ikuti program kita malam ni, insya-Allah mana yang berkesempatan tu. Tapi alhamdulillah juga kita akan buat sekalikan dengan rakamannya nanti, insya-Allah. Yang tak berkesempatan boleh ikuti rakaman. Nak mengalu-alukan sekali lagi, ni tujuan dia tak lain tak bukan. Kita tengah belajar bahasa Arab dan kemahiran yang kita pelajari itu, kalau kita tak praktiskan, kalau kita tak latihkan, kalau kita tak amalkan, kita tak akan nampak kelebihannya. Jadi antara kaedah untuk kita nak rasa seronok belajar bahasa Arab tu, kita praktiskan dia. Antara cara kita nak praktiskan dia, kita selalu memperbanyakkan baca Al-Quran. Khasnya kita kena start daripada sekarang baca Quran tu macam mana? Mestilah dengan maknanya. Jadi apabila kita lihat maknanya tu, akan tercetus di hati kita persoalan demi persoalan untuk nak mengetahui cerita di sebalik kandungannya. Jadi untuk mukadimah ni, Ana sediakan beberapa ayat untuk kita nak memahami ya, kita tengok ya. Okey, slot berkenalan Ustaz ni tak perlu dah ya, okey. So nak kongsikan dekat sini beberapa ayat tentang perkataan tadabbur. Okey, kalau kita tengok ayat yang pertama ni surah Sad ayat ke-29. Okey, tengok ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun ni maksudnya apa? Al-Quran. Dia letakkan dalam kurungan tu kan. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Mana perkataan kamu tu? Ilaika. Ingat lagi tak? Ka ni maksudnya apa? Dhamir, ganti nama. Siapa ingat? Ganti nama apa? Bercantum ke berpisah? Ganti nama Muttasil. Dhamir muttasil. Muttasil, betul. Okey, tetapi di sini ka ni maksudnya kamu. Mu di sini kamu. Siapakah yang dimasukkan kamu tu? Nabi Muhammad. Dan juga tengok dalam kurungan umat Nabi Muhammad, kita sebagai penerus risalah ini, okey. Dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti. Yadabbaru, memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, ayatihi. Okay, tengok perkataan liyadabbaru tu apa makna dia? Memahami dengan teliti kandungan. Dan untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. Okey, tak apa. Itu ayat pertama. Tengok ayat kedua, surah Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Okey, sebelum tu suara Ana jelas Clear tak? Suara Ana jelas tak? Puan Haiza. Jelas okey. Sebab Ana tengah buka kipas ni, tak tahu bunyi kipas. Ada bunyi kipas tak? Tak ada. Tak. Okey, cantik. Okey, surah Muhammad ayat ke-24, tengok setelah diterangkan yang demikian. Okey, ini diturunkan kepada siapa ni? Kepada golongan orang munafik. Kalau zaman Nabi, golongan orang munafik ni orang Islam ke orang bukan Islam? Orang kafir lah bukan Islam, menyamar jadi Islam. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami afala yatadabbarunal Quran serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup? Orang sengaja tak nak faham Al-Quran ke, ataupun hati mereka dah terkunci? Perkataan yatadabbarun. Okey, satu lagi contoh. Surah Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran. Okey, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Okey, so kita boleh dapat kesimpulan kat sini. Apa makna tadabbur ni sebenarnya? Kita tengok daripada 3 perkataan ni, 2 perkataan yang sama bunyi dia ni, yatadabbarun. Nampak tak? Surah Muhammad dengan surah Nisa perkataan dia sama. Yatadabbarun. Betul tak?
Okey. Tapi dekat surah Sad ni dia sikit lain bunyi dia tau. Nampak tak tulisan dia? Liyadabbaru. Liyadabbaru. Tak ada pun perkataan tadabbur, Ustaz. Ya, sebenarnya perkataan tadabbur tu ada di sini. Cumanya di sini tadabbur ni perkataan asal dia. Tadabbur tu huruf ta ni, okey, nampak tak huruf ta dekat tadabbaru ni diidghamkan ke dalam huruf dal. Okey, nampak tak? Dekat ayat surah Sad ni tak ada huruf ta, betul tak? Tetapi huruf dal dia ada sabtu. So apa cerita ni, Ustaz? Ceritanya perkataan tadabbar diidghamkan huruf ta-nya ke dalam huruf dal, jadilah perkataan tu yang dal ada sabtu sekarang ni. So apa sebenarnya cerita tu? Cerita tu nak menunjukkan kepada kita berlakunya idgham tu untuk nak menunjukkan penegasan. Nak ditegaskan lagi bahawa Al-Quran ni mesti kena tadabbur. Bukan tadabbur biasa saja, mesti kena tadabbur. Kenapa? Mana datang perkataan mesti tu? Datangnya perkataan mesti tu daripada proses idgham ta tadi tu. Nampak tak? Ta dekat ayat tadabbar ni dah jadi dal bersabdu. Liyadabbaru. Maknanya Al-Quran ni pertama-tamanya diturunkan. Tengok tak? Sebuah kitab yang kami turunkan. Apa tujuan kitab ni diturunkan? Adakah untuk dibaca sahaja? Bukan itu saja matlamat dia. Bahkan matlamat utamanya ni dia. Okay, apa matlamat utamanya? Untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya. Nampak tak? So dalam ayat ni menegaskan tujuan Al-Quran diturunkan yang pertama-tamanya bukan sekadar untuk nak dibaca sahaja. Sebaliknya apa? Liyadabbaru. Okey, kalau tidak dekat sini ayat dia akan bunyi macam mana? Kitabun kami turunkan kepadamu, mubarakun, banyak berkatnya, liyatlu. Nampak tak? Liyatlu maksudnya apa? Untuk dibaca. Bukan untuk dibaca dulu. Memanglah nak mentadabbur tu kena baca, tetapi penekanan utamanya ialah untuk difahami dengan teliti. Dan perkataan untuk difahami itu didatang dalam bentuk bersabdu pula tu. Liyadabbaru. Bukan liyatadabbaru. Tidak. Liyadabbaru. Penting ya. Sangat penting ayat yang menegaskan untuk kita membaca Al-Quran dan mentadabburnya. Okey. Satu. Siapakah yang mesti kena tadabbur Quran ni? Soalan yang kedua. Nampak tak? Asalnya turun Quran tu untuk difahami. Kandungannya diteliti. Okey. Siapa yang kena fahami, yang kena teliti tu? Bukan sekadar orang yang beriman saja, bahkan ke seluruh manusia. Tidakkah kita fikir selama ni ada ayat-ayat Quran yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu? Perasan tak? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa maksud dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Soalan. Adakah Al-Quran ni semua ayat dia bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu? Tidak semestinya. Bahkan ada juga ayat yang bermula dengan apa? Ya ayyuhan nas. Betul tak? Ya ayyuhan nas. Apa maksud ya ayyuhan nas? Wahai sekalian manusia. Termasuklah di situ yang bukan Islamnya dan Islamnya juga. Nampak tak? Jadi Al-Quran ni menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Bukan orang Islam saja yang nak mentadabbur benda ni. Bahkan kalau kita tengok dekat sini ayat yang surah Muhammad ni kepada orang munafik. Orang munafik yang berpura-pura Islam. Dia dah baca Quran, dia nampak isi kandungan Al-Quran. Kenapa dia tidak memahami? Apakah ada kunci di hati mereka? Okey, so kesimpulannya. Ini antara faedah kita nak belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab iaitu untuk kita nak memahami. Bukan kadang memahami biasa-biasa, bahkan untuk mentadabbur. So tadabbur ni sebenarnya apa dia? Okey, so tadabbur kalau kita huraikan dari sudut makna bahasa, ingat tak lagi perkataan istiqaq anak cerita tu? Apa makna istiqaq? Istiqaq pecahan perkataan, betul. So tadabbur ni apa root word dia, Ustaz? Daripada perkataan dal ba ra. Perasan tak? Dal ba ra. Kan? Okey, perkataan dal ba ra ni kalau kita belajar kitab fiqh dulu kan ada dua istilah dia panggil qubul dan dubur. Betul tak? Qubul dan dubur. Dubur ni duduk kat mana? Kat depan ke kat belakang? Kat belakang.
kat belakang. So dal, ba, ro. Apa kaitan dengan tadabbur ni pula? Okey. So kita tengok dulu pahaman yang ringkas, yang mudah untuk kita fahami. Tadabbur maknanya memerhati, mengamati, memikirkan dan melihat kesudahan di sebalik suatu perkara. Perkataan di sebalik ni yang kita boleh kaitkan dengan makna asal dal, ba, ro tadi, makna di belakang. So kita nampak satu ayat tu, apa cerita di belakangnya? Apa cerita di sebaliknya? Okey, satu. Dan satu lagi, untuk memudahkanlah, kalau orang kata tadabbur, apa dia tadabbur ni? Apakah yang perlu kita faham apabila kita membaca ayat tu? Apa yang sepatutnya kita faham? Okay. Satu gambaran yang lain. Okay. Dalam masa sama kita boleh dapatkan perbezaan perkataan tadabbur tu dengan perkataan tafsir. Contohlah, Ana suka bagi contoh ni. Bila kita pandang keluar, kita nampak langit gelap. So sebagai kita, manusia biasa, apa yang terfikir kepada kita? Apa yang terfikir kepada kita? Nampak langit gelap. So, Nak hujan Ustaz. nanti dulu. Nampak langit gelap ni dalam situasi semasa. Contohlah. Okay, saya tak pasti apa yang akan berlaku ni kalau langit gelap ni. Jadi saya pun tanyalah orang pakar. Siapa orang pakar dalam langit-langit ni? Mestilah ahli apa dia panggil? Ahli kaji cuaca tu dia panggil apa? Okey, kita jumpalah ahli kaji cuaca. So ahli kaji cuaca dia mengatakan bahawa langit gelap ni bukan nak hujan ni dia. Ini adalah disebabkan jerebu. So nampak tak? Jadi Ana apabila nampak langit gelap tadi tu dan Ana tak pasti apa sebenarnya langit gelap ni nak menunjukkan apa, Ana merujuk kepada siapa? Merujuk kepada ahli pakarnya. Ahlinya tu maksudnya itulah dia tafsiran. So ahli tafsir dia akan menafsirkan kepada kita. Okay? Dia kata bahawa langit gelap ni adalah disebabkan pembakaran hutan yang berlaku di negara sebelah, negara jiran. So ini merupakan jerebu. Jadi Ana yang nampak langit gelap tadi ni, apakah yang sepatutnya nak buat? Dah dapat dah tafsiran dia. So, apakah yang sepatutnya nak buat? Oh, Ana bersiap sedialah untuk pakai keluar nak pakai mask dan sebagainya. Nampak tak? So tindakan daripada pemerhatian mula-mula tadi tu dan menghasilkan respon yang terakhir tu, itulah proses tadabbur. So kita kena faham macam tu setiap ayat Quran. Apa yang sepatutnya kita buat? Di sebalik langit gelap tadi ni, apa cerita sebenarnya? Ayat ni kata macam ni. Di sebalik ayat ni, apa yang kita nak lakukan? Itulah dia tadabbur. Tapi nak sampai ke tahap ilmu yang mengatakan itu disebabkan adalah jerebu, kita melalui siapa pula? Kita kena tanya kepada pakarnya pula. Iaitu siapa dia? Ahli tafsir. Janganlah kita tafsir sendiri. Oh ni gelap ni sebab nak hujan ni. So kita pun angkatlah jemuran. Rupanya bukan sebab nak hujan. Jadi jemuran pun tak jadi kering. Nampak tak? So kita tafsir sendiri, rupa-rupanya hasilnya salah. Tetapi kita sebagai orang awam, sebagai orang biasa, apabila kita tengok langit gelap macam tu, apakah kita akan mengambil tindakan? Buat bodoh je lah, langit gelap, okey tak apalah tu, biar je lah. Begitu? Tidak. Kita kena ambil tindakan yang seterusnya. Apa sebabnya langit gelap ni? Kita kena tanya macam tu. Macam tu juga, apa makna ayat ni? Bukan sekadar kita baca saja. Apa makna ayat ni? Apakah yang perlu saya lakukan selepas ini? Itulah dipanggil tadabbur. Siapa yang kena tadabbur ni? Semua orang kena tadabbur. Nampak tak? Okay. Siapa yang tafsir ni? Tak semua orang boleh tafsir. Tafsir kena ada ahlinya. Yang tadabbur, semua kita dituntut untuk mentadabbur setiap ayat yang kita baca. Mana hujah dia Ustaz? Ni dia. Ayat 29 surah Sad. Didatangkan dalam bentuk liyadabbaru. Ditegaskan lagi tu. Disabdukan pula dal tu. Ta tu diidghamkan ke dalam dal. Okey, nampak tak? Okey, so ni perkataan tadabbur yang pertama. Siapa nak tanya apa makna perkataan tadabbur tadi? Dah clear dah? Okey, so apa makna bahasa dia? Dari sudut makna bahasa dia, belakang. Di sebalik. Sebab tu ada istilah kubul dan dubur tu. Maksudnya di
belakang. Apa di belakang ayat ini? Apa cerita di sebalik ayat ini? Sehingga kita faham dengan sefaham-fahamnya. Berarti kita amati, kita fikirkan, kita lihat kesudahan di sebalik sesuatu cerita ataupun suatu perkara. Okey tak? Boleh faham tak setakat tu? Okey. So itu Okey, Ustaz, huraian. okey. Tuan Azlan ada nak tanya ke? Kalau baca terjemahan tu kira tadabbur juga ke, Ustaz? Itu proses. Boleh jadi tadabbur ni mungkin proses dia tak lama, boleh senangnya kita faham. Betul. Mungkin setengah ayat perlu kepada pahaman yang lebih misalnya. Contohlah kita nak tengok surah Kausar ni, sejauh mana kefahaman kita dan tindakan kita di depan ayat-ayat Kausar tu nanti. Okey. Jadi mau kita mulakan secara ringkas, kita tengok so kita sebenarnya tak perlu ambil masa lama sangat. Cerita pasal tadabbur ni kita lebih fokus kepada surah Al-Kausar kita. Okey, ni pengenalan ringkas tentang surah Al-Kausar. Anda kata semua orang maklum bahawa surah Al-Kausar ni adalah surah yang terpendek sekali. Tengok surah Al-Kausar surah yang ke-108, maknanya dia duduk belakang-belakang dah dalam juzuk Amma kan, surah-surah yang pendek. Ia merupakan surah Makkiyah, namun di sini ada juga pendapat yang mengatakan dia surah Madaniyah. Makkiyah Madaniyah ni ialah berkait dengan dua faktor, masa dan juga tempat ya. Terdiri pada 3 ayat. Surah Al-Kausar ialah surah yang paling pendek. Okey. Kata Al-Kausar ni, perkataan Al-Kausar ni sendiri berarti nikmat yang banyak dan diambil daripada ayat pertama. Ni semua mudah. Jadi isi kandungan surah ini ialah perintah melaksanakan solat dan berkorban kerana Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman, sedangkan para pembenci mereka akan terputus ya, mereka akan terputus dari kebaikan dan rahmatnya. Itu rahmat Allah. Okay, jom kita terus pergi kepada surah Al-Kausar yang begitu mudah nak dihafal, nak difahami makna dia. Tengok kat sini. Benda ni nak copy paste je. Suara Arab boleh nampaklah dia punya terjemahan dia tu. Nampak tak? Clear tak? Okey. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kamu. Nampak tak? Kepadamu wahai Muhammad. Tengok macam tadi, kepadamu tu mana kat sini? Perkataan ka tu kan. Perkataan ka itu kita kata dhamir. Kita gunakan perkataan Muhammad di sini sebenarnya kamu. Untuk apa tu faedahnya? Untuk merangkumi bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan umat Nabi Muhammad juga termasuk di dalam skop makna ayat ni. Nampak tak? Kebaikan yang banyak. Kalau diletak ke sini inna a'taina Muhammadan al-Kautsar, kita sebagai dapat pahala baca je lah. Okey, kita tak dapat manfaat apa yang dimasukkan pemberian di sini. Okey. Memberi kepadamu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Okey, senang. Yang kedua, salli li rabbika wanhar. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu. Okey, fasalli ni ialah salatlah, sembahyanglah, lakukanlah sembahyang li rabbika kerana Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Okey. Dah, tu yang kedua. Ringkas je kan. Yang ayat yang ketiga, sesungguhnya orang yang bencikan kamu. Sesungguhnya daripada perkataan inna syani'aka, orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Okay. Kalau kita merujuk kepada sedikit tambahan maklumat, contohnya kan, apa punca surah ni diturunkan? Apa punca surah ataupun sebab surah ni diturunkan? Setiap surah kalau kita perhatikan, dia ada dua penyusunan dia. Satu penyusunan yang sejak azali lagi, iaitu seperti mana penyusunan dalam mushaf kita sekarang ni. Kita tengok surah pertama apa dia? Surah Al-Fatihah, tak betul? Dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu memang penyusunan sejak azali. Tapi penyusunan turun dia berbeza sedikit. Turunnya adalah berdasarkan peristiwa. Dan dipanggil juga sebagai sabab nuzul. Asbab nuzul. Sabab nuzul itu maksudnya sebab surah ini diturunkan. Kalau kita ingat surah yang pertama diturunkan surah Iqra lah kan, surah Al-Alaq, sedangkan dia dekat belakang, bukannya surah-surah yang depan, surah-surah juzuk Amma sana tu, surah yang ke-96 ke 97. Siapa ingat 96 ke 97? Surah Al-Alaq. Tak ingat Ustaz. Surah yang berapa? 90? Sudah, semua senyap. 96. Ya. Okey.
Jadi surah Al-Kautsar ni adalah surah apa kita tadi? Surah yang last diturunkan, betul tak? Okey, jadi so penurunan dia sama susunan dia tadi sama ada susunan mushaf yang sejak azali ataupun susunan disebabkan peristiwa kenapa surah ni diturunkan. So apa peristiwa yang menyebabkan sebab yang menyebabkan surah ni diturunkan? Dikatakan bahawa seorang siapa nama dia, Al-As bin Wa'il, dia sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu ketika dia berjumpa dengan Nabi. Lepas tu dia menggelar Nabi ini sebagai Abtar. Apa makna Abtar? Abtar adalah tu dekat akhir tadi tu, dialah yang terputus. Orang-orang Arab dulu menggelarkan seorang tu dengan gelaran Abtar apabila dia kematian anak lelakinya. Maknanya apa ni? Dia terputus ni maksudnya apa? Maksudnya dia tak adalah generasi yang nak meneruskan pewarisan dia. Okay. Nak meneruskan legasi dia. Jadi dia dipanggil Abtar. Okay. Al-As bin Wa'il ni dikatakan Al-As bin Wa'il. Ada juga yang dikatakan nama yang lain daripada orang Arab ketika itu, orang kafir yang sangat membenci Nabi ketika itu. Ada juga yang mengatakan Abu Jahal, ada juga yang mengatakan Abtar ni Abu Lahab, macam-macam. Tapi yang banyaknya mengatakan Al-As bin Wa'il. Jadi Abtar ni gelaran kepada apa ni? Gelaran kepada seseorang yang tiada zuriat lelaki. Maksudnya kalau zaman jahiliah kita tahu anak lelaki ni begitu mulia, anak perempuan mendatangkan keaiban sampai mereka lahir, sejurus lahir pun ditanam terus kan. Perasan tak adat jahiliah ketika itu. Jadi disebabkan itu Nabi begitu sedih. Lantas Allah hiburkan hati Nabi dengan surah ni, surah Al-Kautsar ni. Okey. So surah Al-Kautsar ni untuk kita nak faham dia. Okey. Makna dah faham tak? Dah faham. Tapi complete tak tadabbur kita tu? Belum lagi ya, melainkan kita kena masukkan unsur bahasa. Sekali lagi Anda ulang. Program kita ni kita buat untuk kita nak bagi semangat supaya kita sentiasa minat nak belajar bahasa Arab. Hanya dengan bahasa kita akan dapat kefahaman yang lebih ketika membaca Al-Quran. Kunci dia bahasa Arab. Okey. So, sebelum tu sebut dia surah Al-Kautsar ni, kita mesti kait dengan dua ayat ni dulu. Banyak lagi ayat lain kita boleh kaitkan, tapi dua ayat ni dulu. Pertama dalam surah Al-Baqarah sendiri, di permulaan surah kan. Okey, ayat-ayat awal lagi tu, bukannya ayat-ayat jauh ke belakang. Tengok ayat ke berapa ni? Ayat ke-23. Tengok A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Maksudnya apa? Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan. Maksudnya yang kami turunkan tu Al-Quran kepada hamba kami Muhammad. Okey, apa poin dia kat sini? Maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah. Nampak tak kat sini? Mana perkataan satu surah tu? Cuba tolong anda sikit. Cuba cari datangkanlah satu surah. Datangkanlah tu kita ambil dekat sini. Fa'tu Bisuratin. Yes, mana perkataan satu surah tu? Ini perkataan satu surah tu. Surah. So dalam pelajaran bahasa kita akan kenal perkataan tu dari sudut sama ada perkataan tu makrifah ataupun perkataan tu nakirah. Makrifah ni maknanya apa? Tak belajar lagi. Ya betul, tak sampai lagi topik kita kat situ. Makrifah ni ialah kata nama tertentu. Okay. Tapi kita dah belajar tanwin ni dah. Siapa ingat lagi? Tanwin ni menunjukkan apa? Menunjukkan kata nama am. Tanwin. Ada perkataan tanwin kan? Kan? Nampak tak ni? Tanwin. Apa tu tanwin? Soal dah ustaz si soal. Puan Aini, apa makna tanwin? Tanwin ialah bunyi, siapa ingat? Bunyi apa? Bunyi nun mati. Okey, di akhir perkataan kata nama. Bisuratin. So di sini perkataan surah ni membawa makna yang am. Maka datangkanlah, macam kat sini, datangkanlah satu surah. Dia tak tentukan surah-surah mana, satu surah yang sebanding dengan
Al-Quran. Perkataan datangkanlah ni maknanya apa? Datangkanlah ni maknanya cabaran lah. Okay? Kalau kamu ragu tentang isi kandungan Al-Quran, kalau kamu ragu tentang kerasulan Muhammad ni, dia membawa Al-Quran ni, cubalah datangkanlah. Maksudnya apa tu? Tu cabaran tu. Okay? Satu surah ni maknanya yang am. Tak kisahlah surah apa-apa pun. Janji nama dia surah. Okay. Valid tak kalau kita katakan surah Baqarah? Valid lah. Walaupun ayat dia panjang. Okay. Tapi dia tetap digelar satu surah. Valid tak kita kata Fatihah? Valid juga. Walaupun ayat dia 7 je, tetap dipanggil satu surah. Bahkan valid tak kalau kita nak katakan cabaran ni ditujukan ataupun termasuk juga dalam cabaran ni surah Al-Kawthar sendiri. Valid tak? Soalan. Jawapannya? Valid. Valid lah. Sebab di sini dia tak tentukan mana-mana surah. Berarti, tengok ayat berikutnya Allah menafikan sekeras-kerasnya. Wa illam taf'alu falan taf'alu, dan kamu tidak akan dapat melaksanakannya, kan? Tidak akan dapat mendatangkan, walaupun contoh 3 ayat. Yang kita tahu surah Al-Kawthar tadi tu 3 ayat tu, ayatnya bilangan perkataan dia ada 10 saja. Bahkan huruf-huruf yang ada di dalam 3 ayat 10 perkataan tadi tu ada 42 huruf sahaja. Jadi susah sangat ke nak buat 3 ayat 10 perkataan 42 huruf tu. Sampaikan Allah datangkan satu cabaran. So apabila Allah datangkan cabaran ni, rasanya ada tak orang yang nak buat macam Al-Quran? Ada tak orang yang buat macam Quran? Ada tak orang yang menyahut cabaran ni? Saya betul. Ada tak orang yang menyahut cabaran? Yes, sudah semestinya ada. Sudah semestinya ada yang menyahut cabaran ni. Dia nak buat sebiji macam Al-Quran ni. Dia nak cuba tandingi. Dah tentu siapa yang pertama yang cuba nak buat sama macam Al-Quran? Tak lain tak bukan ialah Nabi palsu. Pada zaman Nabi, siapa Nabi palsu? Musailimah Al-Kadzab. Okay. Dia cuba dapatkan perisikan. Okey, macam mana bunyi Al-Quran tu? Datang satu surah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal. Dia pun cuba nak reka macam tu. Apa surah yang dia buatnya? Kejap lagi kita cerita. Okey, itu satu yang pertama. Jadi surah Al-Kawthar yang pendek ni termasuk di dalam cabaran yang Allah cabar kepada seluruh manusia, bahkan dengan jin juga. Wala inijtama'atil jin wal ins, kalau jin sekalipun dan juga manusia sekalipun berkumpul nak buat macam Quran, takkan boleh buat. Nampak tak? Jadi bila kita baca surah Kawthar ni, jangan lupa kaitkan dengan ayat cabaran ni. Ayat cabaran ni mengandungi cabaran untuk membuat satu surah. Satu surah yang di sini ni menunjukkan satu surah apa? Apa-apa jua surah. Okey, termasuklah surah Al-Kawthar walaupun 3 ayat 10 perkataan ataupun 42 huruf. Itu yang pertama. Maknanya satu, kalau Tuhan dah cabar tu maknanya 3 ayat ni special ke tak special? Wallahualam, jadi kita perincikan lagi. Okey, ayat yang kedua kita nak kaitkan dengan siapa? Kita tengok lagi sekali. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu. Nampak tak? Kami telah mengurniakan. Telah mengurniakan. Apa makna telah tu? Dalam konteks bahasa kita, mengurniakan ni jenis perkataan dia apa? Adakah ia kata nama ataupun kata kerja? Mengurniakan, memberi. Kata kerja. Kata kerja yang telah berlaku. Kata kerja telah berlaku. Kata kerja telah berlaku ni, okay, kata kerja telah berlaku ni, apa sebenarnya yang cuba nak disampaikan melalui kata kerja telah berlaku? Satu, menunjukkan masa dia dah lepas. Betul tak? Satu. Yang kedua, menunjukkan kepastian. Pastilah kalau guna kata kerja telah berlaku ni, maknanya confirm peristiwa tu, confirm berlaku. Sekarang ni Allah nak apa ni? Beri, betul? Kami kurniakan, maknanya pengurniaan tu pasti akan ada. Okey, di samping benda tu telah berlaku. Jadi telah berlaku, bila kita kaitkan dengan mana? Surah Al-Baqarah kan. Bila kita baca surah Kawthar ni, kita kena kaitkan satu lagi ayat, iaitu di dalam ayat surah Ad-Duha.
Perasan tak? Tengok ni. Ayat surah Duha, ayat yang kelima. Wala saufa yu'tika rabbuka. Nampak tu? Nampak tak perkataan dia? Mana perkataan dia yang mirip-mirip surah Kausar tadi? Mana perkataan yang mirip-mirip surah Kausar tadi? Cepat. Cuba teka satu. Mana kita ni ramai ni, 37, 38 orang ni ha. Cepat, mana perkataan yang mirip perkataan surah Kausar tadi? Inna a'tainaka. Mana dia? Yu'tika. Yes, yu'tika. Perkataan yu'tika ni samalah dengan perkataan a'tai tadi tu. A'ta, yu'ti. Cuma beza dia, a'ta tu past tense. Yu'ti ni present tense. Kata kerja yang sedang berlaku. Dan sesungguhnya, perkataan sesungguhnya di sini ni dijelmakan dengan lam ni. Ni lam ni. Okey. Wala saufa. Kalau tidak tanpa lam ni, wasaufa yu'tika, Tuhanmu akan memberimu. Okey, tetapi dengan ada la ni di penegasan. Sesungguhnya betul ni Tuhan akan beri. Akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan. Okey, di dunia dan di akhirat. Bila kita nampak ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, maka lantas kamu berpuas hati dengan pemberian tersebut. So perkataan fatardo ni makna dia apa? Tardo ni makna dia berpuas hati. Okey, jangan guna perkataan fatardo orang Melayu. Orang Melayu punya fatardo ni makna dia apa? Macam kena paksa je, redo je lah katanya kan. So redo, kalau orang selalu sebut redo je lah, tu maksudnya apa? Dia puas hati ke ataupun terpaksa? So berlainan dengan makna bahasa Arab. Ya, perkataan redha dalam bahasa Arab ni puas hati. Saya redha, saya puas hati. Okey, raditu billahi rabba. Takkan terpaksa pula menjadikan Tuhan tu sebagai Allah, sebagai Tuhan kita. Saya puas hati. Okey, so di sini ni bila kita nampak apa gambaran kasar dia ni? Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan. Apa gambaran kasar dia? Seolah-olah ini macam suatu apa? Suatu janji daripada Allah. Mana datang janji itu? Daripada perkataan akan. Nampak tak? Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan kamu akan memberikan kamu. Nampak tak? Memberikan kamu kejayaan dan kebahagiaan di dunia akhirat sehingga engkau redha. So ini yang nak kata tadi, bila kita baca Kausar, kita kena kaitkan dengan sini. Ini ibarat apa? Ibarat janji Allah di dalam surah Al-Duha. Janji Allah tu dah tertunai ke belum? Ni dia penunaiannya. Dekat mana penunaiannya? Dekat surah Al-Kausar. Sesungguhnya. Tadi pun sesungguhnya juga digunakan wala saufa. Di sini sesungguhnya juga digunakan inna. Okay. A'tainaka. Nampak tak cantik susunan dia? Surah Duha sebelum kan? Susunan dia kan? Okay. Sesungguhnya. Tapi digunakan fi'il. Fi'il apa tadi? Present tense. Yang membawa kepada makna yang akan. Akan datang. Okay. Kami akan berikan kamu. Okay. Dengan pemberian tu kamu berpuas hati. Di sini seolah-olah apa? Penunaian. Allah tunaikan apa yang Allah janjikan tu, iaitu inna a'tainaka. Dan digunakan kata kerja apa? Kata kerja past tense, iaitu fi'il madhi. Dah belajar ke belum? Belum Ustaz, bila nak belajar? Nantilah kan, kita banyak sesi lagi kita ada kan. Okay. So dua ayat ni kita boleh kaitkan. Bila kita baca je surah Al-Kausar ni, kita nampak dah perkaitan yang pertama, bahawa surah ini termasuk jugalah dalam cabaran yang Allah cabar kepada seluruh manusia untuk mencipta Quran. Takkan 3 ayat orang tak boleh buat. Berarti apa? Berarti 3 ayat ni pun adalah sangat hebat, sangat luar biasa. Nampak tak? Gambaran tu kita dah boleh faham sekarang dah. Kalau kita zaman-zaman dulu, zaman-zaman anak sekolah dulu kan, kita tengok kan, teknologi yang canggih sekarang ni kan. Dulu kita gunakan macam mana, kita ambil komputer je lah paling senang. Komputer dulu, berapa dia punya saiz dia, berapa berat dia punya hard disk tu. Sekarang hard disk besar mana? Kecil, tapi dia punya keupayaan dia berapa besar pula. Kita tengok
pendrive lah contohnya. Dulu berapa besar pendrive. Sekarang ni lagi kecil, lagi power, lagi besar. Contoh jugalah kalau kita nak faham ni. Tak bolehlah kita nak bandingkan dengan benda tu ya. Sebab apa? Al-Quran ni tak boleh kita nak bandingkan dengan apa-apa pun. Sebab dia bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah. Kalam Rabbil Alamin. Dah semestinya di luar batasan pemikiran kita, dia punya keluar biasaan dia, kemukjizatan dia. Kita boleh dapat cebisan-cebisan dia saja. Okey. So, dah nampak tak? Kita boleh kaitkan apa lagi Ustaz? Boleh je kita nak kaitkan dengan surah sebelumnya. Apa surah sebelum Al-Kautsar? Surah Al-Maun, surah selepasnya, surah Qul ya ayyuhal kafirun kan? Okey, itu nanti kejap lagi kita tengok. Okay. Secara gambaran kasar, perhatikan betul-betul. Okay. Inna a'tainaka al-Kautsar ni, ayat ni merupakan mukjizat. Terus je kita kata macam tu. Maksud Ustaz, ialah ayat ni sangat luar biasa. Ayat ni apa dia? Sangat luar biasa. Okey. Ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Mengandungi tuntutan. Mengandungi apa? Ayat ni mengandungi tuntutan yang perlu kita lakukan. Sebab Allah kat sini telah memberi. Pemberiannya sangat luar biasa. Pemberian yang begitu banyak. Yang tiada hadnya. Al-Kautsar, maksudnya perkataan Kautsar ni diambil daripada perkataan kasir. Okey? Pemberian yang banyak. Yang tiada hadnya. Maka selayaknya lah kita kena melakukan sesuatu untuk nak mengekalkan pemberian tu agar ianya berterusan. Apakah yang kita perlu lakukan? Ini sebagai tuntutan kepada kita, iaitu salat dan juga apa ni? Wanhar dan berkorban. Salat dan juga korban. Ni kat sini ni kita akan nampak kefahaman yang betul-betul memberi penghayatan kepada kita. Bila kita tahu makna dia dari sudut bahasa. So sekarang ni poin kita bahasa je ni. Okey, so ayat kedua ni ibarat apa ni? Tuntutan. Tuntutan untuk diri kita sendiri, salat kerana Allah, dan juga wanhar ni tuntutan untuk kita beri kepada orang yang lain, manfaat orang lain. Nampak tak? Okey. Ayat yang ketiga pula, inna syani'aka wal abtar. Okey, juga merupakan mukjizat. Ayat pertama dengan ayat ketiga ni adalah mukjizat. So Ustaz kata mukjizat ni maksudnya apa Ustaz? Ayat yang luar biasa. Habis yang nombor 2 tu mukjizat juga, tetapi bila kita bandingkan contohnya, macam mana kita nak tahu mukjizat tak mukjizatnya? Okay. Sebab tadi kita kaitkan dengan surah Baqarah tadi, kita nampak apa? Allah mencabar mana-mana juga, manusia ke jin ke, untuk mendatangkan satu contoh macam Al-Quran. Betul? Satu surah pula. Okay. Datanglah cabaran disahut oleh Nabi palsu tadi. So Nabi palsu tadi dia buat surah tau. Bukan satu surah dia buat. Banyak surah dia buat. Antaranya dia cuba nak tiru surah Al-Kautsar ni. So tahu tak apa kandungan surah dia? Okay? Kandungan surah dia pertama, inna a'tainaka al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Okay, itu surah Al-Quran. Musailimah buat macam mana? Inna a'tainaka tuffah. Apa tak? Inna a'tainaka al-Kautsar. Dia punya surah dia, inna a'tainaka tuffah. Ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Okey, ayat kedua dia pula, fasalli li rabbika wartah. Okey, inna syani'aka wal abtar. Ayat ketiga pula, anak pun dah tak ingat dah. Contohnya. So sampaikan kita pun tak ingat dah apa surah yang dia ciptakan tu. So tapi apa makna dia? Ayat yang diciptakan tu dia kata dia dah tiru macam Al-Quran. Apa makna inna a'tainaka tufah? Siapa tu perkataan tufah? Orang Kelantan ada tak kat sini? Ada tak orang Kelantan kat sini? Buah topoh dalam Kelantan orang panggil apa? Buah topoh. Apple. Ha? Apple. Jadi Musailimah buat ayat Quran dia tiru macam Quran. Dia kata, kami telah berikan kamu apple. Kalau ayat Quran apa? Kami telah berikan kamu, kurniakan kamu Al-Kautsar. So dia tukar sikit, Al-Kautsar jadi apple. So apa faedah cerita dia nak bagi apple tu? Nampak tak? Apa yang luar biasanya perkataan kami beri kamu apple tu?
Berbanding kita kata ayat 1 tadi ni apa? Mukjizat. Okey Ustaz, kat mana mukjizatnya kat sini? Perkataan Al-Kautsar tadi ni maknanya apa? Benda yang banyak tanpa ada had. So apa yang dimaksudkan dekat sini? Yang dimaksudkan Al-Kautsar dekat sini ni ialah umat Nabi Muhammad. Cuba bayangkan umat Nabi Muhammad. Kita kait dengan sabab nuzul tadi. Sabab nuzul tadi yang mana orang menggelar Nabi Al-Abtar, Abtar, yang orang yang tak ada zuriat, lelaki. Maksudnya tujuan dia apa? Mereka sangat berbangga dengan keturunan lelaki boleh meneruskan legasi kononnya. Tapi akhirnya dia yang tak ada legasi, yang tak dikenali sampai sekarang. Bahkan ulama tafsir pun berselisih faham. Adakah si Al-As ke, adakah Abu Jahal ke, adakah siapa ke yang dimaksudkan dengan Abtar tadi ni. Sedangkan Nabi Muhammad yang abtar pada pandangan mereka, bayangkan sampai sekarang berapa umat dia yang sentiasa bertambah dari tahun ke tahun. Dijangkakan tahun 2023, 2024 ni berapa bilion dah umat Islam sekarang ni. Dah sampai 2 bilion dah. Kan? Berapa statistik? Siapa ada baca sekarang ni? 2 bilion umat Islam dah. Tu A'tayna Al-Kautsar tadi tu. Satu. Tengok So Al-Kautsar di sini maknanya apa? Umat Nabi Muhammad yang kamu gelarkan abtar tadi yang dah terputus tadi. Kamu jangkakan bila anak lelaki dia tak ada, tiada yang akan meneruskan legasi dia. Sebaliknya kamu salah. Yang menentukan tu semua bukan Muhammad. Okey, yang menentukan semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan surah ni, yang menurunkan Al-Quran. Okey, sebaliknya nama Nabi Muhammad, kita bayangkan pula. Tengok ayat yang ketiga ni, kita kata apa tadi? Ayat yang ketiga ni pun mukjizat juga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang membenci kamu, dialah yang terputus. Macam Al-As tadi tu, kita pun dah tak kenal dia. Siapa Al-As ni? Apa keturunan dia? Siapa anak cicit? Kita pun tak kenal. Sedangkan Nabi Muhammad, namanya digandingkan lagi dengan nama Allah. Kalau orang nak masuk Islam, kena sebut nama dia. Selepas nama Allah. Syarat syahadah kita. Ada nama Muhammad. Setiap 5 kali sehari nama dia dikumandangkan. Siapa kata Nabi Muhammad terputus? Okay? Kamu yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Okay? Berapa kali, kalaulah 2 bilion orang serentak bersalawat kepada Nabi Muhammad, berapa banyak selawat untuk Nabi Muhammad kita. Nampak tak? So ayat Al-Quran walaupun pendek-pendek macam ni, tapi dia ada isu, dia ada keluar biasaan kerana yang menurunkannya ialah Rabbil Alamin. Nampak tak? So walaupun Musailimah tadi nak cuba tiru inna a'tainakal kautsar, dia tiru apa? Inna a'tainakat tufah. Sesungguhnya kami berikan kamu apple. So apa cerita apple? Apa benda nak diceritakan apple? Fasallili wanhar. Dia buat fasallili wartah. Apa maksud dia? Siapa tahu apa maksud dia? Maka kami dah bagi kamu apple. Maka bersolatlah. Fasallili rabbika wartah. Dan berehatlah. Apa tujuan dia tu? Fasallili rabbika wartah. Solatlah dan berehatlah. Sedangkan di sini bersolatlah dan berkorbanlah. Nampak dia punya tuntutan tu yang begitu ada dia punya kolaborasi dia, ada kombinasi dia. Salat untuk nak menjaga hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah, salat. Dan wanhar pula untuk menjaga hubungan kita sesama manusia. Tapi kalau ikut ayat Musailimah tadi tu, fasallili rabbika wartah, sembayanglah kerana Tuhanmu dan berehatlah. Apa maksud berehatlah kat situ tu? Apa tujuan dia berehatlah tu? Tak nampak apa isu, tak nampak apa kelebihan, tak nampak apa faedah ayat yang diciptakan. Nampak tak? So tu hasilnya yang dicabar oleh Allah tadi, fa'tu bi surah. Datangkanlah satu surah, dan dia pun datangkan satu surah. Surah yang didatangkan tidak lain tidak bukan melambangkan kekurangan daya pemikirannya. Okay? Tak akan dapat menandingi apa yang diciptakan ataupun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu. Dah nampak tak? Okey, so kita nampak surah ni apa? Pertama, mukjizat. Ayat kedua ni tuntutan untuk kita lakukan. Yang mana dalam mukjizat yang pertama tadi tu, Allah menganugerahkan kita dengan kelebihan, dengan kebaikan yang banyak.
tanpa ada hadnya, Kautsar. Okey. Selepas tu pula ayat yang ketiga merupakan apa? Merupakan mukjizat juga yang mana dalam ayat yang ada mukjizat ni mengandungi jaminan bahawa kamu kalau lakukan ibadat ni, dua ibadat penting ni, salat dan juga korban ni semata-mata kerana Allah, maka yakinlah kamu, wahai orang yang beriman, yakinlah kamu, sesiapa yang tak suka kepadamu, yang membenci kamu, dialah yang akan terputus daripada rahmat Allah. Okey, nampak tak? Okey. Tu ada soalan setakat ni? Clear? Nampak? Okey, setiap ayat-ayat Quran tu sangat luar biasa. Ada isunya, ada faedahnya, ada manfaat dia. Okay, ada cerita di sebaliknya. Memandangkan Nabi begitu berduka cita kewafatan putera baginda, maka Allah hiburkan hati baginda dengan Al-Kautsar. Bukan sekadar Al-Kautsar ni didatangkan dalam bentuk fi'il madhi tadi, kami telah beri kamu, kurniakan kamu, ianya juga bertepatan ataupun sebagai ayat penunaian. Allah tunaikan apa yang dijanjikan kat mana tadi? Cepat-cepat. Dah tulis ke belum? Dekat mana tadi Allah janjikan? Wala saufa. Kat mana tadi? Dekat? Saufa yu'tika. Ya, kat mana tu? Surah Duha. Allah pasti akan beri. Di sini Allah beri. Pelaksanaan perjanjian dia. Okey. Timbul tengok ni kita main masuk dah sikit. Pelajaran ataupun unsur-unsur bahasa. Perkataan a'ta ni. Okey. Perkataan Arab ni begitu banyak. Juta perkataan Arab ni. Menyebabkan setiap perkataan yang digunakan itu tak boleh kita nak ganti dengan perkataan yang seerti dengannya. Khasnya Al-Quran. Memang ada perkataan yang sinonim, yang hampir sama maknanya. Tetapi perkataan itu tidak boleh menggantikan perkataan yang sama dengan dia itu di dalam Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran ni walaupun nak katakan apa kat sini? Nak katakan bahawa kita sebagai bahasa yang kita ada ni tak mampu nak memahami, nak menterjemahkan bahasa ataupun perkataan-perkataan yang digunakan oleh Al-Quran. Contoh perkataan a'taina. Perkataan bukan senang kita nak sebutkan. Huruf ain ni antara huruf-huruf yang sukar untuk kita sebutkan oleh orang Melayu. Kebanyakan orang Melayu ain dia ke mana pergi ke hidung. Bunyi macam tu. Padahal huruf ain ni dekat mana? Siapa tahu huruf ain ni di manakah kedudukannya? Puan Hasmah. Puan Hasmah. Puan Hasmah dah kena petik nama dia. Puan Hasmah, mana huruf ain? Dekat? Kerongkong. Dekat tekak kan? Tapi kebanyakan kita semua huruf ain dia dekat hidung. Perasan tak? Tak perasan. Sebab tu jangan lupa join kelas tajwid Ana. Ni tahun depan kita baru nak mula ni. Baik. So sekarang ni perkataan bukan senang nak sebut tau, susah. Okay. Padahal di dalam Al-Quran ada perkataan-perkataan yang lain yang membawa makna kurnia ni ataupun beri. Contoh, mari kita tengok contoh. Perhatikan betul-betul. Ya, tengok ya. Inilah kehalusan bahasa. Okey, tengok. Cuba perhatikan ni. Okey. Surah apa ni Ustaz? Surah Al-A'raf ayat ke-175. Okey, apa ayat ni berbunyi? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Watlu alaihim. Nampak tak? Jelas tak? Jelas. Okey. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Tengok. Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad kabar berita seorang yang kami beri kepadanya. Nampak tak perkataan beri? Nampak tak? Kami beri kepadanya. Mana perkataan beri itu? Ataina. Mana yang senang nak sebut? Ataina dengan ataina. Ataina lah. Dan ya, Ustaz, boleh tak kita ambil perkataan ataina ni, kita letak dekat surah Kautsar tadi? Ataina. Memandangkan makna dia lebih kurang sama. Kami beri. Sebab tak kami beri. Okey. Tu. Okey. Kami beri kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayat kitab kami. Okey.
Allah beri kepada dia pengetahuan ayat-ayat kitab. Kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar, maknanya dia tak nak terima. Orang bagi dia terima, dia tolak benda tu pula. Okey, itu satu perkataan beri ya. Benda yang sama, perkataan yang sama, tengok kat sini. Qulillahumma malikal mulki tu'ti. Perkataan tu'ti ni daripada perkataan ata. Sama je perkataan tu, cuma ata ni past tense, tu'ti ni present tense. Okey. Apa makna dia di sini? Kita tengok. Samalah makna dia, iaitu wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Engkau lah yang apa ni? Tengok, engkau lah yang memberi. Memberi. So perkataan memberi diambil daripada perkataan tu'ti ni. Tukti. Nampak tak? Ni present tense dia. Past tense dia tadi ata tadi ni. Ataina tu kan past tense. Okey, kita tengok ayat yang lain. Kita tengok ayat yang lain. Nampak tak? Siapa kenal Qarun kat sini? Siapa kenal Qarun? Semua orang kenal Qarun kan. Sampai kat Malaysia pun ada harta Qarun. Perasan tak? Okey, tengok. Apa ayat ni kata? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Semuanya Qarun ni adalah sebahagian daripada kaum Musa juga. Fabagha alaih. Lepas tu, kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Wa atainahu. Nampak tak perkataan sama juga berlaku kat sini? Nampak tak? Perkataan yang sama. Wa atainahu. Dan kami mengurniakannya. Nampak tak? Perkataan mengurniakan. Sama tak dengan perkataan perkataan apa tadi dekat surah Kausar tadi tu? Apa ini? Inna a'taina tadi tu. Nampak tak? Sama tak bunyi dia? Dan kami mengurniakan. Sama tak? Terjemahan Sama. lain. Sama. Sama. Soalan yang penting. Okey, kenapa perkataan a'ta di sini tidak digunakan perkataan atainahu ni? Oh, So kat sini beri juga. Bahkan Qarun tengok ya, berapa pemberian yang dia dapat. Tengok, kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang mana anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat. Anak kunci je dah ibarat beban yang berat oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Dipikul oleh orang yang dipikul oleh orang kuat sasa tu pun dah rasa berat. Bukan berat harta, berat anak kunci perbendaharaan dia. So berapa besar kurniaan tu. Nampak tak? Berapa besar kurniaan yang diberikan. So perkataan kurniaan, pemberian bukan satu perkataan. Sebaliknya kita nampak tadilah. Tetapi soalan dia sekarang ni, kenapa dekat sini digunakan perkataan yang pelik? Macam susah pula nak disebutkan. Betul tak? apa ini? Itu yang menambahkan lagi kemukjizatan Al-Quran. Walaupun sama makna, tapi sama makna tu bagi bahasa kita. Yang mana bahasa kita ni kemiskinan perkataan untuk nak terjemahkan. Nampak tak? Sebab bahasa Arab ni terlalu kaya. Walaupun kita nampak macam sama makna, tetapi ianya berbeza. Apa antara bezanya? Okay. Kita tahu, recap balik sikit. Surah Al-Kausar ni ada berapa ayat, ada berapa huruf tadi? Berapa perkataan tadi? 10 perkataan. Bayangkan 10 perkataan ni kalau kita gambarkan berapa persen daripada surah Baqarah dia. Tak boleh nak bandingkan kan? Terlalu sikit. Sedangkan Baqarah tu begitu banyak ayat. Jadi pemikiran kita 10 perkataan ni mungkin dah diambil daripada mana-mana surah yang terdahulu. Nak buat satu surah ni, nak bagi lengkap 114 ni, contoh pemikiran kita. Tapi rupanya pemikiran kita tu salah. Sebab Al-Quran ni bukannya kata-kata manusia. Ini kata-kata Rabbil Alamin. Dalam 10 perkataan ni, 5 perkataan yang tak ada di dalam mana-mana surah yang lain. Setengah perkataan dia. Termasuklah perkataan a'taina ni. Perkataan a'taina ni tak ada dalam surah-surah yang lain. Carilah. Dekat sini je dia ada. Okay? Dalam surah yang lain ada tak perkataan pemberian menggunakan perkataan a'taina? Tak ada. Melalui pecahan dia ada. Contoh, apa melalui pecahan dia? Atau aku. A'ta wa taqwa tu bukan a'taina, itu pecahan lah.
Okey, pecah antara pecahan dia. Ini kisah siapa ni? Ini kisah Nabi Sulaiman. Okey, kisah Nabi Sulaiman. Sekejap nak buangkan ni dulu. Qala rabbighfirli. Nampak tak? Wahai Tuanku, kita tengok terjemahan terus. Wahai Tuanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku. Nampak tak perkataan kurniakan juga ada kat sini? Mana berilah kan? So, perkataan kurnia di sini digunakan yang mana? Dia tak guna perkataan a'ta, dia tak guna perkataan ata, tadi sebaliknya dia guna perkataan wahab. Wahai beli. Nampak tak? Dia guna perkataan wahab pula. Dia guna lain pula. Kurniakanlah kepadaku kerajaan. Wahabli mulkan. Nampak tu? Okey. Yang tidak ada taranya dan tidak akan ada pada siapapun kemudian daripadaku. Nampak tak? Ini satu permohonan, permintaan yang tak akan ada yang mewarisinya selepas Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang mendapat kurniaan sebegini rupa. Okey, antara kurniaan-kurniaan yang Allah bagi, inilah dia contoh-contohnya. So kita nak terus kepada ayat berikutnya, perhatikan ni. Okey. Tengoklah sekali. Apa Allah kata? Okay. Sampai setan pun, dan kami mudahkan baginya memerintah. Sampai setan pun dia boleh perintah. Betapa dahsyatnya anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nampak tak tu? So, akhirnya Allah kata apa? Hadza ata'una. Nampak tak tu? Kataan ata'. Okay. Serta kami katakan kepadanya, inilah pemberian kami. So perkataan ata' tu adalah sama jugalah dengan perkataan a'taina tadi tu. Cuma di sini pecahan dia gunakan ata'. Okey. So kita ada beberapa perkataan yang menunjukkan beri. Soalan tadi, kenapa dekat surah Kausar dia gunakan perkataan ata', bukan gunakan perkataan ata, yang lebih mudah dan senang kita nak tuturkan. Jadi jawapan dia macam mana? Kita katakan bahawa jawapan dia tak lain tak bukan surah Al-Kausar. Walaupun pendek 10 perkataan tu, 5 daripadanya tak ada perkataan tu di dalam mana-mana surah yang lain. Termasuklah perkataan a'ta tadi tu. Yang walaupun susah kita nak sebut, tetapi itu adalah perkataan yang unik di dalam surah tu. Bahkan dia lebih luar biasa. Terserlah kemujizatannya. Kalau ditanya, apa beza dia? Ata dengan perkataan a'ta. Beza dia ialah perkataan ata ni pemberian secara umum. Allah berikan kerajaan, Allah berikan harta dekat Qarun tadi. Tetapi a'ta ni pemberian juga ada nilai tambah dia yang lain. Apa nilai tambah dia? Pemberian untuk pemilikan. Nampak tak? Pemberian untuk apa? Pemilikan. Contohlah, bapak saya bagi saya pakai kereta. Adakah itu pemilikan? Ya. Mana pula bagi pakai kereta aja. Pinjam aja. Nampak tak? Bagi juga, tapi bukan pemilikan. Samalah macam Qarun tadi, walaupun diberi, akhirnya ditenggelamkan harta dia. Betul tak? Bukan pemberian pemilikan. Bukan pemberian mutlak. Sebaliknya, a'ta ialah pemberian pemilikan. Nampak tak? Beza tak? Jadi, kita rasa sangat gembira dan bersyukur. Ini pemberian bukan macam apa? Bukan macam pemerintahan tadi. Cuba tengok pemerintahan tadi. Mana pemerintahan tadi? Ni. Kulillahumma kan? Nampak tak? Allah apa? Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberi kuasa. Dia bagi. Tapi dalam masa yang sama, kepada sesiapa yang kau kehendaki, dan engkaulah juga boleh tarik balik. Bagi kuasa itu bukan pemberian mutlak ataupun pemberian pemilikan. Sebaliknya perkataan a'ta adalah apa? Pemberian pemilikan. Dia memiliki benda tu. Okay? Bukan setakat anugerah yang boleh anytime dicabut balik. Tidak. Sebaliknya anugerah yang diberi secara pemilikan. So ada keluar biasaan tak? Ada perbezaan tak? Sudah semestinya lah ada perbezaan. Dan kita, mana yang kita lebih suka? Pemberian secara bertempoh, ataupun pemberian bersyarat, ataupun pemberian yang secara berterusan, dan pemberian, siapa kata tadi? Syekh Azlan kata pemberian mutlak.
dengan ada unsur pemilikan. Mana kita pilih? Sudah tentulah kita pilih pemberian yang ada unsur pemilikan. Okey, nampak tak? Jadi ayat ini ibarat apa dia? Kita kata inna a'tayna tadi ni penunaian kepada janji Allah. Yang Allah janjikan dekat mana? Yang Allah janjikan dekat surah mana? Surah Duha. Ad-duha. Ad-duha menggunakan kata kerja sedang berlaku. Pasti sesungguhnya kami akan memberi kamu sampailah kamu berpuas hati. Sekarang Allah dah bagi dah. Okay, apa benda yang Allah bagi itu? Antaranya senang yang kita nak tengok je. Walaupun Nabi Muhammad digelar abtar oleh orang yang membencinya, sebaliknya orang yang membencinya itulah abtar yang terputus. Sampai sekarang kita pun tak kenal dia siapa. Sedangkan Nabi berterusan namanya, bertambah pengikutnya, meningkat kedudukannya. Sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita. Okey. So, dijadikan dia sebagai syarat untuk diterima syahadah, dijadikan dia sebagai laungan azan. Subhanallah. Ya, begitu mulia pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi pemberian yang begitu hebat ni, yang begitu banyak, yang tak terputus-putusnya. Antaranya apa? Antaranya juga dikatakan Kausar ini adalah sejenis sungai di dalam syurga yang diberikan kepada Nabi kita. Okay, itu sungai dalam syurga tu nanti kita ulas ya. Sekarang kita pergi kepada sebagai nanti kita pergi kepada ayat kedua. Tengok ayat kedua pula. Apa ayat kedua kita? Fasalli li rabbika wanhar. Kat sini ni fahamkan betul-betul. Catat ni betul-betul. Maka, maka oleh itu. Apa punca datang maka dan oleh itu ni? Sebab kita nak jawab ayat pertama tadi. Allah dah bagi, maka disebabkan pemberian tu, apa yang kita kena buat? Takkan orang bagi kita buat, tak tahu je. Okey. Fasalli. Salatlah kerana Tuhan. Nampak tak? Salatlah kerana Tuhanmu. Li rabbika wanhar, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Ini dalam kurungan lah. Okey. So kita pergi kepada beberapa poin untuk kita nak fahami betul. Okey, jap apa ni? Okey. Ni. Okey, baik. So bila kita tengok tadi, biar dulu. Okey. Soalan pertama. Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban. Sebenarnya kalau ikutkan tengok ayat ni, sembelihlah korban ni, okey, yang dalam kurungan ni maknanya apa? Maknanya pelengkap ayat lah, pelengkap ayat. Tetapi ayat 2 ni terhenti ataupun habisnya sampai mana? Sampai sembelihlah korban. Okey. So kalau kita cuba fahami ayat ni dengan lebih, apa orang kata, sembayanglah kerana Tuhanmu dan berkorbanlah ataupun sembelihlah korban. So macam tergantung tak? Ada tak penambahan yang kita boleh tambah sikit? Sebagai orang kata apa, lebih clear lagi ayat ni. Sembayanglah disebabkan pemberian yang banyak, yang tanpa had tadi itu, maka sembayanglah kerana Allah dan juga berkorbanlah. Terhenti kat situ. Boleh tak kita tambah sikit lagi? Kalau kita nak tambah sikit lagi, apa yang kita nak masukkan? Apa yang kita nak masukkan ayat dia? Sebagai tanda syukur. Itu dalam kurungan itu satu tak? Okey, selain pada tu, selain tanda sebagai tanda syukur. Sembahyanglah kerana Allah dan korbanlah Kerana Allah. Nampak dah tu. Okey. Sepatutnya kita akan tambah begitu. Nampak tak? Tetapi dalam ayat ni tak ada pula tambahan begitu. Fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Apa hikmah dia? Nak cari tu. Apa hikmah dia? Satu, pertama dia nak kita faham bahawa dua ibadah utama, dua ibadah ni, ini ibarat dua ibadah je lah.
Ada tak haji sebut kat sini? Tak ada. Ada puasa sebut kat sini? Tak ada. Tak ada. Ada zakat sebut kat sini? Tak ada. Satu solat, lagi berkorban. Korban kat sini ni nasib baik dia letak perkataan sembelih pula kat sini. Selain bulan kalau kita faham serta berkorbanlah, mungkin kita faham berkorban benda lain. Betul tak? Betul. Berkorban jiwa dan raga ke? Tapi dia letak sembelihan kat sini ni, tak lain tak bukan maknanya sembelih binatang lah. Betul? Okey. Jadi macam pelengkap ayat tadi, kita akan katakan apa? Dan sembelihlah korban kerana Tuhanmu juga. Sembahyang kerana Tuhan, sembelih korban kerana Tuhan. Begitulah panjangan ayat dia kalau kita nak tambah, kan? Tetapi di sini tiada penambahan. Sebaliknya diletakkan sikitlah pemahaman kat sini, dia kata apa? Sebagai tanda bersyukur. So apa hikmah dia kita dipaham kat situ? Hikmah dia tak lain tak bukan nak menunjukkan dua ibadah ni ada kelainan dia. Sudah semestinya solat adalah ibadah yang lebih utama. Solat tak ada tujuan lain. Ada tak tujuan lain? Kalau ada tujuan lain, samalah seperti solat surah Al-Ma'un. Perasan tak? Sebelum surah ni surah apa? Nampak tak? Kat mana? Sebelum surah ni surah apa? Ma'un. Surah Ma'un. Surah Ma'un yang dia nak. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Dia nak tunjuk-tunjuk je orang yang berkeadaan riak. Jadi dekat solat hanyalah semata-mata ibadah yang wajib kita niatkan kerana Allah. Betul tak? Kan? Fasalli li rabbika. Salatlah. Nak menunjukkan kepada kita bahawa solat ini tak lain tak bukan mestilah kerana Allah. Kalau solat kerana orang jadi yura'un. Alladzina hum yura'un riak. Tak diterima solatnya. Tetapi wanhar dia tak sebutkan li rabbika. Tu hikmah dia. Apa dia? Bahawa wanhar ni kalau kita nak korban hari raya korban tu memanglah kita korban kerana Allah. Tapi kalau kita korban waktu hari lain, nak buat apa sembelih tu? Saya sembelih ni nak bagi orang makan. Kan? Niat kita dah lain lah, nak bagi orang makan. Jadi sembelihan ni ada macam-macam niat kita boleh pakai. Tu nak buat apa sembelih tu? Ni saya bernazar ni. Nampak tak? Tapi solat boleh tak? Saya solat ni untuk solat kamu mesti kerana Allah. Jadi perkataan wanhar, selain kalau dia letak pula lah fasalli li rabbika wanhar li rabbika, rhyme dia pun dah tak kena dah. Semua ayat ni dia punya rhyme dia apa? Ra satu. Okey. Jadi nak menunjukkan ada dua perbezaan amalan ni. Satu solat dan juga korban. Okey. Tu tak berapa cantik sangatlah, tak berapa best sangat pemahaman kita. Mari kita tengok satu lagi yang membabitkan bahasa dekat sini. Apabila kita tengok perkataan wanhar ni, kita mesti akan tertanya. Cuba perhatikan ayat ni. Ini surah apa ni? Surah Baqarah. Cerita pasal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Agak-agak apa cerita dia? Nak kecilkan sikit tak payah tengok terjemahan dia. Agak-agak apa cerita dia ni? Geng-geng Arab ni, apa cerita dia ni? Sudah. Cepat. Masa mencemburui kita ni. Cepat. Apa cerita ni? Sesungguhnya Allah Suruh berkorban sembelihan. Suruh bersembelih untuk apa? Sebab ada kes pembunuhan, Ustaz. Ya, betul. Nak ceritanya apa? Perkataan dia. Kita nak ambil perkataan sekarang ni, kita nak faham bahasa. Okay. Allah suruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mana perkataan menyembelih? Mana perkataan menyembelih? Mana dia? Perkataan menyembelih tu. Perkataan Tazbahu. Ya, perkataan menyembelih tu ni dia. Okay. Kalau kita nak cari root word dia mana, Ustaz? Zalbaha. Okay. Perkataan zabaha ni banyak cerita dengan Nabi Musa. Yudhabbihuna abna'akum, dia sembelih anak lelaki, dia hidupkan anak, ditinggalkan, dia tak sembelih anak perempuan. So banyak perkataan sembelih ni
Cerita Nabi Musa dengan Firaun. Okey, so dekat sini ni konteks dia sembelih siapa ni? Sembelih lembu. Okey. Tengok ayat ni pula. Ni cerita apa ni? Okey, ni cerita apa? Mana kita? Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok, wa tafaqqadat tayr. Dan setelah itu, nampak tak? Anak besarkan sikit. Nampak tak terjemahan dia? Nampak. Burung hud-hud. Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung yang turut serta dalam tenteranya. So Nabi Sulaiman, Allah dah anugerahkan dia satu kerajaan yang luar biasa yang tak akan diwarisi oleh orang selepasnya. Okey, lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung belatuk? Maliyala aral hudhud. Adakah ia dari mereka yang tidak hadir? Siapa yang tak hadir malam ni? Janganlah cari pula ni cerita burung ni. Okey. So apa respon Nabi Sulaiman ketika itu melihat situasi ni tak nampak burung hudhud? Demi sesungguhnya la u'adzibannahu, aku akan seksa dia. Azab ni seksa ya kita La u'adzibannahu azaban syadidan, dengan seksaan yang berat. Au la azbahannahu, atau aku akan menyembelih dia. Nampak tak? Perkataan apa ni? Melih. Perkataan menyembelih mana dia? Ni dia. La La azbahanna. So mana root word dia? Zal ba ha. Dalam dua cerita ni, tak payah cerita lain dah. Cerita Nabi Musa tadi sembelih siapa? Lembu betina. Sembelih lembu. Tak apalah betina ke jantan tu kan salah lembu. Kat sini nak sembelih siapa pula? Burung. Burung hud-hud. Okey, soalan kita, kenapa dalam surah Kautsar menggunakan perkataan korban tadi itu, iaitu menyembelih korban, mana tadi? Dan sembelihlah korban. Dia guna perkataan wanhar. Dan kita tahu wanhar ini adalah perkataan satu-satunya dalam Al-Quran yang ada dekat surah Kautsar. Kan? Nampak tak? Surah Kautsar 10 perkataan. 5 daripadanya perkataan yang unik yang tak ada dalam surah lain. Termasuklah wanhar ni. Apa salahnya guna perkataan zabih tadi? Zalbaha tadi. Nampak tak? Satu awal-awal lagi dah tertolak sebab rhyme pun dah tak sedap dah. Fasalli li rabbika wadhbah. Sedap tak? Dah jadi macam ayat Musailimah tadi dah. Dah tak kena dah. Ini semua R. Dia kan nampak tak? Inna a'tainakal kautsar, wanhar, abtar. Nampak tak? Bunyi rhyme dia cantik dah susun. Tiba-tiba tukar yang kedua, bah begini. Tak jadi tu. Itu satu. Yang kedua, siapa dapat teka? Ni punca point dia kat sini ni. Anda cerita panjang-panjang kita cerita tu, anda nak fokus ni je sebenarnya. Okey, point dia apa dia? Perkataan nahar ni tidak digunakan oleh orang Arab melainkan penyembelihan yang membabitkan binatang leher panjang. Nampak tak? Apa dia? Ulang sekali. Perkataan nahar ni apa dia? Melibatkan hewan yang leher panjang. Penyembelihan binatang yang mempunyai leher panjang. Burung tadi dia guna perkataan apa? Burung mungkin leher pendek ke? Wallah, mana nampak leher burung kan? Dia gunakan zabah. Bakar tadi dia gunakan perkataan apa? Dia gunakan perkataan zabah. Tapi wanhar, nahar, orang Arab hanya gunakan untuk menyembelih siapa? Binatang yang Unta. So binatang leher panjang siapa? Unta. Janganlah sebut angsa. Pula dekat Arab mana ada angsa? Okey, tak boleh tidak ialah Unta. Nak tengok unta sembelih macam mana? Angkat kaki. Dia satu hal tu kaedah dia, cara sembelih dia tu. Dia tusuk je, perasan tak? Dia tikam pada leher je Ustaz. Tikam tempat, ada juga yang memanggil tempat tu dipanggil nahar dia. Tempat punca dia tu lah. Tak apalah tu. Okay, so kita nak faham apa kat sini ni. Kenapa digunakan wanhar, tidak digunakan zabih tadi? Tolak tepilah yang pertama tadi tu, bunyi rhyme tak sedap tu tolak tepilah. Kita katakan dua-dua sama. Kenapa tak gunakan zabih? Kalau ikutkan dari segi matlamat dia sampai.
Nampak tak? Kalau berkorban, kita sembelih kan. Kita sembelih lembu pun dapat juga manfaat kepada orang. Nampak tak? Kita sembelih wanhar pun manfaat juga kepada orang. Hari korban mana ada orang sembelih unta sekarang, orang sembelih lembu je, lembu ke kambing ke. Letaklah perkataan wazbah ke. Kenapa tidak? Inilah bahasa. Nampak tak? Okey, nak cerita. Cerita dia satu. Apa Kausar tadi? Kebaikan yang banyak, yang tak henti-henti, yang tak ada kesudahan. Okey. Jadi, kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah mestilah dibalas dengan apa? Okey. So, mestilah dibalas dengan solat wanhar tadi ni. Kenapa dengan wanhar? Sebab kita kata wanhar ni apa? Apa wanhar ni tadi? Sembelih. Okey. Boleh apa? Potong di hari panjang. Okey. Lebih panjang. Jadi, cuba bayangkan. Kalaulah dia letak perkataan wazbah, maka solatlah kerana Tuhanmu dan sembelihlah, gunakan perkataan wazbah tu. Orang sembelih ayam je. Orang sembelih burung je pun dah kira consider sembelih lah tu. Jadi, bila sembelih burung, terlaksana tak tuntutan ayat 2 ni? Terlaksana lah. Ke sana. Dia kata sembelih je Betul. lah. Betul lah. Sembelih juga. Sembelih juga. Tetapi dia tak gunakan zabah tadi tu. Sebaliknya dia gunakan apa? Nahar yang merujuk kepada leher panjang. Yang leher panjang ni merujuk kepada siapa? Unta. Unta merupakan apa? Harta yang semahal-mahal yang dimiliki oleh orang Arab ketika itu. Jadi nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, Kausar yang banyak, yang tak henti-henti, kebaikan dia ni, salatlah kamu kerana Allah, jaga hubungan baik kamu kerana Allah, dan korbankanlah, sembelihkanlah ataupun korbankanlah harta yang paling tertinggi nilainya yang ada pada kamu, bukan benda-benda yang remeh-temeh kita nak korbankan. Sehingga kan dia gunakan perkataan wazbah, sebaliknya dia gunakan perkataan wanhar. Nampak tak? So, anugerah yang begitu hebat takkanlah dibalas dengan, contohlah orang bagi kita, orang hadiahkan Tuan Haji Muhammad Nur sebuah banglo. Itu kita jawab apa? Kasihlah. Takkan makasih je lah jawapannya. Mestilah suatu balasan yang begitu hebat juga kita balas. Allah anugerahkan Kausar. Takkan sembelih ayam, burung, merpati kita sembelih sebagai tanda kita bersyukur. Mestilah kita korbankan ataupun kita sembelih benda yang begitu tinggi nilai dia pada kita. Itu merujuk kepada penyembelihan unta. Okey. Ada faham? Okey tak? Ustaz nak tanya kalau mahar kahwin ni, mahar ni sama tak? Sabar dulu. Tak habis lagi cerita bahasa kita ni. Tengok Okay. So sekarang balik kepada tuntutan kita ni. Sekarang ni sebagai membalas pemberian. Pemberian apa? Bukan pemberian calang-calang. Bukan pemberian ataina. Okay? Tengok tadi pemberian kat sini ni pemberian apa ni? Syekh Azlan, ulang balik pemberian ni. Pemberian pelik ni. Pemberian pemilikan. Perkataan yang luar biasa. A'tainaka. Tak ada perkataan ini yang seumpamanya di dalam surah-surah lain. Pecahan dia ada. Ustaz, kalau wahab beli tu apa beza dengan akta ni? Ustaz, kalau macam Mesti ada perbezaannya di antara perkataan-perkataan ni. Betul. Tetapi nanti dulu. Kita nak cerita ni. Soalannya kita dah tahu tak kenapa pilih wanhar ni? Sebab kita nak mensyukuri Kausar ni. Takkan nak sembelih yang simple-simple. Betul tak? Okay. So jadi wanhar, sembelih binatang yang begitu apa? mahal. Itu mahal harganya. Bertepatanlah dengan ayat Quran yang lain. Tengok juzuk yang keempat. Apa juzuk yang keempat? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat hakikat kebaikan tu melainkan kamu infakkan apa yang kamu sukai. Nampak tak? Okey, tak apa. Soalan seterusnya kita nak pahami, nak kita hayati dengan cerita bahasa kita tadi ni. So wanhar kita dah dapat dah makna dia.
yaitu penyembelihan yang dilakukan untuk siapa? Untuk binatang yang berleher panjang, yaitu unta. Unta merupakan binatang yang begitu mahal harganya, begitu bernilai harganya di sisi orang-orang Arab ketika itu. Sekarang pun unta pun mestilah mahal harga dia berbanding lembu dan kambing. Tak betul? Okey, soalan dia. Kenapa dua amalan ni saja yang diperlukan untuk nak membalas pemberian Tuhan, yang pemberian yang luar biasa ni? Itu soalan dia. Mana perginya solat? Mana perginya zakat? Mana perginya naik haji? Mana perginya jihad? Mana perginya buat baik kepada ibu bapa? Mana perginya itu, ini apa semua tu? Mana perginya? Nampak tak? Bukan setakat pemberian yang luar biasa, bahkan jaminan. Bagi insurans pula tu. Mana jaminan tu? Ni, sesungguhnya orang yang membenci kamu, orang yang tak suka kita, tak suka agama kita, yang memusuhi kita, dialah yang akan terputus dari pemberian Allah, daripada rahmat Allah. Soalannya, apakah dengan dua benda ni? Memanglah kita nampak solat ni mewakili hubungan kita dengan Tuhan. Kita nak jaga hubungan kita dengan Tuhan supaya kita dapat pemberian yang berterusan. Wanhar ni, korban tadi ni, menjaga hubungan kita dengan masyarakat. Hablum minallah, hablum minan nas. Dua-dua kita jaga. Baru mantap, betul. Tapi zakat pun hubungan kita dengan orang juga. Tak betul? Infak pun hubungan kita dengan orang juga. Itu soalan dia. Kenapa solat dan sembelih unta ni masuk dalam ni? Jawab sebelum kita mengakhiri. Anak-anak puan anak kat sini je sebenarnya. Ni je puan anak nak sampaikan. Supaya kita minat belajar bahasa Arab ni. So kita tak nampak mana wanhar ni kalau kita tengok sembelih ni saja tanpa kita comparekan dengan perkataan zabah tadi. Kita ingat sembelih ni sama aja. Kalau guna perkataan zabah dekat sini, orang sembelih burung pun dah cukup dah. Lengkap dah mana ayat ni. Tapi dia pilih perkataan wanhar, bukan zabah. Soalan yang berikutnya, kenapa dua benda ni? Apa hikmah di sebalik dua benda ni? Nak jawab pada sesi berikut ataupun nak jawab malam ni juga? Okey. Cepat. Last ni. Ni nak tahu jawapan dia ni. Mana jawapan dia? Okey. Sebelum tu ya, tolong sebelum tidur, rajinkan jari sikit, tolong bagi feedback dan juga respon. Puan Su kita dah letak dekat ruangan chat tu, mungkin ada juga dalam ruangan grup kita. Okey, tentang perkongsian kita malam ni, apa yang mendatangkan kebaikan tu, tolong bagi feedback sikit. Okey, baik. So bagi jangan jawapan, minta kongsikan. Cari pandangan sikit. Minta pandangan. Ini ibu kepada amalan, Ustaz. Yang mana? Solat sudah semestinya. Solat dan korban. Korban. Soalan. Pernah tak kita seumur hidup korban sembelih unta? Siapa pernah sembelih unta? Ada orang sembelih unta tiap tahun sekarang. Siapa yang sembelih unta kat Malaysia ni? Kita dah dapat dah nahar tu ialah sembelih unta. So macam mana? Siapa tu? Puan Maliza. Puan Maliza, apa poin dia kat sini? Okey, dapat jawapan ni kita tutup kelas dah. Habis dah. Tak payah ulas yang lain dah. Okey. Cukup tu je. Supaya kita nampak betapa luar biasanya. Walaupun 3 ayat. Walaupun tak habis kita cerita lagi. Tapi kita dah nampak kelainan pahaman kita berbanding sebelum ni. Apa Yanti? Apakah logiknya, hikmahnya dua benda ni ada? Solat tu kita faham betul lah. Solat ni tiang. Tapi yang sembelih unta ni pasal apa pula? Sembelih unta kat tanah suci je lah Ustaz. Itulah nak kata tu. Kenapa special pula sembelih unta masuk dalam surah ni? Maksudnya kita ditekankan pergi mengerjakan haji ke macam mana Ustaz? Itulah ke nak tanah kata. suci. Apa. Okeylah, tak apalah, itu pandangan bagus. Ada pandangan lain tak?
Habis itu sedangkan haji ni pun bagi yang mampu saja, tak betul? Jadi Betul. bagi yang tak mampu tu mana nak sembelih untanya, dalam tak mampu nak buat haji nak sembelih unta lagi. So macam mana? Adakah tak dapat sembelih unta, kita tak dapat pemberian Allah yang tak ada akhiran dia ni, Al-Kausar ni. Sudah. Fikirkan. Kita Puan kira Zaza, Puan Khairiyati, siapa? Puan Baizura, Puan Maliza, mana lagi ni? Sebutlah semua nama. Puan Rusmawati, Puan Sumaya, asyik connecting audio je, tak masuk-masuk lagi ni. Siapa lagi? Ada jawapan tak? Puan Nur Azni, Puan Nur Ain Ismail. Kongsi, cubalah. Puan Hauza. Tak dengar. Puan Hauza dah cakap ke apa dia? Sekejap. Tanda pengorbanan kita pada Allah, betul. Habis itu kalau kita contohnya pergi berjihad. Sekarang ni kita berjihad pergi Palestin, contoh. Bukan pengorbanan ke? Kenapa tak jihad letak kat situ? Kenapa tak puasa amalan? Ni dah lama kita nak puasa dah ni. Kenapa tak haji? Okay. Puan Patrina. Okay, Puan Patrina, bagi sedikit idea, sumbangan. Mana Puan Patrina kita ni? Puan Patrina, Puan Azrina. Alamak. Semua rajin mencatat ke pun? Puan Patrina, okey. Kenapa? Agak-agaknya lah. Aduh, saya baru nak Google, Ustaz. Tak jumpa. Nak Google. Okey. Tuan Azli Hamzah. Okey. Wakil. Sebab rasa bising. Okey. Sebab apa? Google lah, tak apa. Cepat. Ni kemuncak perkongsian kita kat sini. Okey, siapa yang dah terkeluar tu tak dapatlah dengar. Cepat. Puan Azli Hamzah. Dah dapat dah? Bila berkorban ni, dia korban unta tu, dia boleh berkongsi benda tu dengan umat-umat yang dengan orang lain, dengan masyarakat. Betul. Habis lembu tak boleh kongsi. Kan? Apa unta tu kan yang istimewa, yang mahal. Jadi dia lebih lagi lah. Unta istimewa dan mahal. Tapi soalannya tak semua orang boleh buat. Bahkan silap bagi bulan sampai tak boleh buat langsung. Ana tak pernah korban unta. Betul tak betul? Jadi Betul. apa hikmah dia duduk dalam ni? Seorang wakil. Ustaz, kami tak tahu. Seorang wakil. Kalau tak ada wakil, maknanya Kami tak wakil tahu. cik tahu. Surrender, Ustaz, surrender. Okey, baik. Catat betul-betul. Okey, hikmahnya tak lain tak bukan. Okey, kita kena tengok dari sudut yang lain. Bukan dari sudut jenis amalan tu. Kalau tengok dari sudut jenis amalan, banyak jenis-jenis amalan-amalan yang lain boleh dimasukkan kat sini. Puasa, zakat, apa semua. Zakat lagi lah banyak membantu orang, tak betul? Kan? Okey, tetapi kenapa sembelih unta? Okey, kena tengok dari sudut kekerapan. Faham tak? Apa dia? Kekerapan. Tulis ramai-ramai. Tulis. Okey. Tulis dekat chatting. Kekerapan Ustaz. Tulis kekerapan. Okey. So, bayangkan kat sini. Solat berapa kekerapan dia? 5 kali sehari. Sangat kerap lah. Sangat kerap. Okey. Wanhar. Apa wanhar tadi? Sembelih unta. Berapa kerap dia? Sekala. Boleh jadi apa? Tak ada langsung. Betul tak? Sekala boleh jadi apa? Boleh jadi tak ada langsung dalam seumur hidup kita. Okey. Puan Su je tulis orang kekerapan. Yang lain semua tak tulis. Kesian kan? Okey. Jadi macam mana kita nak tafsirkan ayat ni? Nak faham ayat ni? Nak tadabbur ayat ni? Hikmahnya Allah letakkan dua kat sini ni semestinya sangat luar biasa. Sebab ini sebagai balasan kepada pemberian Allah yang banyak, yang tiada penghujung dia ni. Ataina Al-Kausar ni. Bukan calang-calang ni.
Pemberian pula pemberian pemilikan. Okey, jadi dia nak hamba dia bersolatlah kamu sebagai amalan yang paling kerap dilakukan setiap hari, sehingga ke amalan yang jarang-jarang kamu lakukan, iaitu menyembelih unta kerana Allah. Macam? Dapat? Faham Ustaz. Nampak tak? Dapat. Kalau kita faham macam tu, puasa masuk tak? Masuk. Haji masuk tak? Masuk. Semua masuk. Dia Hikmah dia. Hikmah. amalan yang julat amalan dia. Nampak Semua tak? sekali masuk. Semua sekali masuk. Barulah layak dapat pemberian tadi tu. So, dua di sini ni bukan makna dua tu je nak kena buat. Nampak tak? Jadi orang nak dapat kebaikan yang berterusan, yang tak henti-henti. Okey, syarat kita jaga sembahyang. Okey, cari unta tu, dah cukup, selesai, habis. Yang lain tak payahlah, salat, puasa tak perlu, haji tak perlu, tak ada mention sini. Nampak tak? Itu tadabbur kita, nampak? Jadi apa maksudnya ke sini ni? Kekerapan. Solatlah kamu sebagai amalan yang paling kerap kamu lakukan, dan ini juga menjaga hubungan kamu dengan Tuhan sebagai tiang agama, sehinggalah kepada amalan yang jarang-jarang kamu lakukan. Boleh jadi kamu tak pernah buat langsung, iaitu sembelih unta. Mestilah kamu lakukan semua ini dengan kerana Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Okey. Walhamdulillah. So, Ana nak kaitkan dengan surah Al-Ma'un sebelum ni. Tak apalah, kita yang penting Ana nak sampaikan perkataan wanhar ni supaya kita faham apa makna wanhar. Jangan setakat kita baca terjemahan dia sembelih, kita tak tahu sembelih tu ada juga perkataan yang lain guna sembelih. Tapi perkataan yang lain tu tidak digunakan kat sini. Kenapa tak guna perkataan sembelih yang lain tu dekat sini? Dah cerita dah hikmah dia tadi. Kenapa dua amalan ni saja dipilih pun kita dah tahu. Maka dah tercapailah maksud yang Ana tujukan. Wallahu a'lam. Okey, so setakat di situ dulu perkongsian kita. Okey. Jadi ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa tambahan? Ada apa-apa pencerahan yang lain? Tak ada. Clear tak setakat ni? Okey tak? Ada benda baru tak yang kita pelajari hari ni? Ada. Alhamdulillah. So untuk itu teruskan apa tadi? Teruskan semangat kita. Teruskan usaha kita, tingkatkan lagi semangat kita untuk mempelajari bahasa Arab supaya macam-macam lagi. Ini baru cerita 3 ayat. Bukan cerita surah Baqarah, bukan cerita surah-surah yang lain ya. Tengok ya, kaitkan dengan surah Baqarah tadi, datangkan satu surah, kaitkan dengan surah Ad-Duha, apa lagi tadi? Cerita surah Duha tadi, janji Allah yang Allah laksanakan, tunaikan pada surah Al-Kautsar. Kita kaitkan makna a'ta ni dengan makna-makna dia yang lain yang juga memberi makna pemberian tetapi berlainan dekat sini. Apa motifnya? Okey, kenapa dua pilihan amalan ni saja yang di-mentionkan dalam ayat ni sebagai tuntutan yang kita nak buat sebagai membalas jasa tadi tu. So tu cuba fahamkan betul-betul. Kalau dapat tolong buatkan nota dia dan kongsikan untuk manfaat bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.